له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Semalam kita berhenti pada ayat yang ke-8. Dan sebelum sampai ke ayat yang ke-8 untuk recap, semalam kita belajar tentang dua kelompok. Kelompok pertama Al-Abrar, mereka-mereka yang sering buat kebaikan, lalu balasan yang mereka dapat ialah yashrabu biha. Mereka minum daripada mereka diberi minum di syurga dengan gelas yang penuh berisi air. Kemudian golongan yang kedua, aina yashrabu biha ibadullah. Mata air menjadi sumber kepada air minum yang orang ini digelar sebagai ibadullah, hamba Allah, yufajjirunaha tafjira, dan dia boleh mengawal aliran air itu dengan semudahnya dan menurut kemahuannya. Apa yang dibuat sebelum itu di dunia, orang yang dipanggil ibadullah ini, yufuna bin nazri, mereka menyempurnakan nazar, dan ingatan dia yang kuat kepada hari kiamat ataupun hari akhirat. Dan juga kerana dia punya dasar dan basicnya begitu, hubungan dengan Allah kuat, dia juga memperkukuh hubungan dengan manusia, iaitu dengan wa yut'imuna ta'am, dia kerap memberi makan berulang kali. Yut'imun fi'il mudhari' dan dilakukan itu berulang-ulang. Dia beri makan at-ta'amu ala hubbih, makanan yang istimewa yang dia sendiri suka dan cinta kepada orang miskin, orang yang yatim, dan juga asirah, dan juga tawanan. So hari ini kita nak lihat pula ayat yang ke-9. Cuma semalam kita dah lihat tentang orang miskin, bagaimana orang miskin ini dia tidak tertakluk kepada sentiasa miskin, boleh jadi tiba-tiba miskin, atau hari itu dia miskin, dan orang-orang yang yatim, wa yatiman bukan saja disebut dalam surah ini, tetapi ada beberapa surah, antaranya surah Al-Balad juga disebut tentang yatim. Al-Fajr juga disebut tentang yatim, dan beberapa tempat yang lain. Cumanya untuk golongan yang ketiga, wa asirah, tawanan disebut di sini. Digandingkan dengan dua lagi golongan. So, apa motivasi mereka buat itu semua? Menyempurnakan nazar, takut kepada hari akhirat, kemudian memberi bantuan berbentuk makanan. Dan Allah sebut spesifik makanan tau. Allah sebut specifically makanan, beri bantuan makanan. Kerana makanan adalah keperluan paling asas. Kalau boleh beri lebih, silakan. Tapi keperluan paling asas ialah makanan. Sebab makanan ini hari-hari kita makan. So, motivasi yang terbina, Quran nyatakan pada ayat yang ke-9.
Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguh mereka, innama nut'imukum, sungguh kami memberi makanan kepadamu. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu. Liwajhillah, hanyalah untuk mengharap redha Allah. La nuridu minkum jaza'a. Kami tidak memerlukan balasan dari kamu. Wala syukura. Dan pula terima kasih. Dan pula apa jua bentuk syukur. Apa jua bentuk syukur. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat 9 ini datang dalam bentuk yang sangat pelik. Sangat pelik. Apa kepelikannya? Kalau kita tengok ayat-ayat sebelumnya, 6, 7, 8. 6, 7, 8 ni dia datang dalam bentuk ada Allah, Quran, sedang menceritakan tentang pihak ketiga. Sedang menceritakan tentang pihak ketiga. Mereka, hamba Allah yang taat, mereka boleh mengalirkan, mereka sempurnakan nazar, mereka takut hari yang azab seksanya merebak di sana sini, mereka bagi makan kepada orang yang miskin, anak yatim, mereka, semua mereka. Tiba-tiba ayat 9, sesungguhnya kami beri makan. Ayat 9 ni datang dalam bentuk orang yang dikatakan, yang diperkatakan tu sedang beri respon. Sungguh kami beri makan semata-mata kerana wajah Allah, kerana keredaan Allah. Kami tak perlu kepada balasan dan tak perlu kepada terima kasih. Tiba-tiba macam tu. Tak pelik ke? Pelik. Pelik, dan kepelikan itulah yang kita perlu lihat. Kenapa tiba-tiba orang ni yang jawab? Sedangkan tuan-puan, orang yang ikhlas bekerja, orang yang ikhlas nak jaga diri, pernah ke dia mention benda ni pada kita? Kan, kalau kita tanya orang yang bersedekah, cik, kan, kita tanya opah, kenapa opah sedekah? Ada opah nak jawab macam ni? Jawapan ni tuan-puan, jawapan yang ada dalam hati. Jawapan yang kita jawab pada Allah. Kita tak ada amalan kita rosak. Jawapan orang yang ikhlas, ini jawapan orang yang, jawapan ini adalah bentuk jawapan bagi orang yang ikhlas, tapi dia tak jawab dengan orang, dia jawab dalam hati. So, lazimnya orang-orang yang bersedekah ni bila tanya, kenapa? Kenapa bagi dia makan? Ini sedekah. Kan dapat pahala. Itu jawapan standard. Tapi apa yang berlaku dalam hati, kita tak tahu. Dan sekarang Allah bagi tahu kita apa yang berlaku dalam hati orang tu. Dan apa yang orang tu jawab depan Allah nanti. Bila Allah tanya, kenapa engkau bagi makan pada anak yatim? Kenapa engkau bagi makan pada orang miskin? Tak kalau semua orang menolak mereka, tapi engkau bagi makan pada mereka. Apa sebenarnya yang berlaku pada hatimu? Dan hamba Allah ni jawab, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguh kami beri makan pada kamu kerana wajah Allah. Kadang orang miskin ni tanya, engkau berijik-iya bagi kami makan standard makanan yang mahal-mahal begini? Why? Kami beri makan pada kamu bukan kerana kamu. Bukan kerana nak balasan dari kamu. Bukan kerana I scratch your back, you scratch mine. Bukan kerana hari ini I tolong you, mana tahu esok lusa you boleh tolong I. Tak. La nuridu minkum jaza'a. Kami tak perlu bantuan pada kamu. Kami tak perlu sebarang balasan. Malah ucapan terima kasih pun tak perlu. Bukan selalu itu yang kita tunggu-tunggu. Aku dah transfer duit pada dia ni, ustaz ni tak ucap terima kasih pun. Kan?
Malaslah berurusan dengan dia. Dia satu apa pun tak hargai kita. Kan anak-anak yang tak dipandang oleh mak bapak, isteri yang tak dipandang oleh suami, penat-penat masak, terima kasih pun tak ada. Itu kan yang berlaku selalu. Kita tuntut terima kasih dari makhluk. Sedangkan orang ini bagi makan kerana Allah, bukan kerana ungkapan terima kasih manusia. Sebab ucapan terima kasih manusia itu, dia tak bawa bekas pada akhirat kita. Tak. Dia balas, tak balas, itu ikut dia. Sebab apa yang Allah janjikan lebih besar daripada setakat dia nak balas aku punya makanan apa, four fingers. Motivasi dia paling utama ialah nak lihat wajah Allah. Lazimnya kita terjemah wajhillah dengan keredaan Allah. Lazimnya begitu. Wajhillah dengan keredaan Allah. Tapi kalau Allah nak, Quran nak sebut tentang redha Allah, Quran akan sebut perkataan tu. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah guna perkataan redha. Tapi di sini Allah sebut wajah. Wajah. Pertama, bila kita boleh lihat wajah Allah ni? Dan ingat lagi tak, surah Qiyamah, ada tak sebut pasal wajah? Wujuhu yawma idhin nadirah, ila rabbiha nazirah. Wajah pada hari itu bergemerlapan, terpukau dan terpana. Kerana dia sedang melihat Allah. Ila rabbihi nazirah. Dia sedang melihat Tuhannya. Wow. Rupanya orang yang dapat melihat wajah Allah dalam surah Qiyamah, apa yang mereka buat ini? Bagi makan pada orang tanpa syarat. Tanpa syarat. Dia bagi makan, dia bantu orang kerana nak lihat wajah Allah. Itu motivasi tertinggi. Cuba tuan-puan tengok. Lihat. Tengok testimoni-testimoni. Galakkan-galakkan orang untuk bersedekah. Kan? Anjuran untuk bersedekah. Gesaan untuk bersedekah. Apa motivasi yang sering diulang? You tolong dia sekarang, nanti Allah tolong you. Kan program-program motivasi. Apa nama, kelas-kelas untuk jadi peniaga berjaya. You nak perniagaanmu berjaya, you kena rajin bersedekah. Keluarlah istilah macam-macam, sedekah itu dan sedekah ini. Vibe kena betul, kena sentiasa positif. Di sini Allah bagi tahu, menidakkan yang lain. Bagi makan. Hanya kerana nak lihat wajah Allah. Ala liwajhillah. Kerana nak lihat wajah Allah. Bukan kerana motivasi yang lain. Bukan sebab nak majukan perniagaan. Bukan sebab nak bertambah kaya. Bukan sebab nak kekal sihat. Tak. Itu dunia. Itu motivasi dunia. Dan ini motivasi paling ultimate, paling tinggi. Kerana nak melihat wajah Allah. Bila kita letak itu paling priority, bila kita letak kita nak lihat wajah Allah di syurga nanti,
Anda sedang order KFC, nak tak kongsi dengan meja sebelah? Setakat KFC. Anda order Wagyu dekat McNatte, nak tak kongsi dengan meja sebelah? Oh, kalau motivasi anda nak melihat wajah Allah, itu kecil tuan-tuan, kecil. Oh. Satu Abu Bakar, bila dia bagi 100% harta dia, Nabi tanya apa yang tinggal? Allah dan Rasul. Sebab dia telah kenal Allah dan hatinya bulat iman pada Allah. Umar masih separuh. Kita jauh. Kita jauh. So, mulakan bentuk baru cara kita bersedekah. Matlamat baru untuk kita bersedekah ni. Bukan untuk masyhur, bukan untuk orang lihat, tapi kerana nak melihat wajah Allah. Anda takkan boleh melihat wajah Allah melainkan anda masuk syurga. Maksudnya masuk syurga itu jadi secondary. Kita letak satu prioriti baru, nak melihat wajah Allah. Wow, lain kan? Ya, lain. Surah ni lain. Tapi tiap minggu kita baca, pagi Jumaat, kenapa tak pernah terasa? Ya, sebab imam baca, cepat nak kejar waktu. Kalau baca lambat-lambat, sampai waktu duha tak habis subuh tu. So, wa'timuna ta'a innama nut'imukum liwajhillah. Walaupun ayat ini menyebut memberi makan, tapi bukan itu satu-satunya cara yang kita boleh lakukan untuk bantu orang lain, kan? Walaupun ayat ini bentuk bagi makan, kan saya sebut tadi, beri makan adalah benda paling basic. Kita sediakan benda paling basic. So, dia termasuk juga apa saja ruang lingkup untuk bantu orang lain. Beri wang, bagi pelajaran, kan? Cikgu-cikgu yang mengajar dekat sekolah, dekat kelas, cuba letak. Aku mengajar ni sebab nak tengok wajah Allah. Pedulilah anak murid aku nak dengar ke tak dengar ke, aku nak wajah Allah. Lain tuan-tuan, lain. Motivasi tertinggi ni lain. Anda tengah memandu, nampak orang pancit. Tengok, ya aku ada masa lagi ni nak bantu. Aku bantu ni nak lihat wajah Allah. Setakat dia nak nak ucap terima kasih. Tak payah, itu kecil. Kecil. Apa yang kau buat pada aku pun tak memberi impak pada akhirat aku. Dahsyat tuan-puan, dahsyat. Anda meletakkan ini sebagai matlamat utama. Dunia anda berubah. Bantu angkat barang, bantu beri kerja, kan? Tong-tong, belikan Thermomix. Allah bagi contoh makanan je. Dan dia tidak terhad pada makanan. Yang penting kita bantu, beri bantuan. Beri bantuan. Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguh kami beri makan, kami beri bantuan liwajhillah. Kerana wajah Allah. Dan bayangkan tuan-puan, pernah dengar unit amal? Antara lain mereka buat kerja secara sukarela, ini niat yang mereka pasak dalam-dalam, liwajhillah. Kerana nak redha Allah, kerana nak wajah Allah. Orang tak bayar pun. Dia buat sampai tertidur kepenatan. Bangun, buat lagi, terus. Terus, orang sebut ke orang tak sebut ke, tak, dia terus buat. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura.
So, bila sebut la nuridu minkum jazaa, kami tidak menghendaki sebarang balasan dari kamu. Ini tanda mereka ikhlas. Kan? Semasa mereka bagi makan, bagi bantuan, dia tak harap balasan daripada orang tu. Dan tuan-puan, ada satu bentuk cara fikir yang saya rasa perlu dibetulkan. Hubungan mak bapak dengan anak. Hubungan mak bapak dengan anak. Mak bapak bila dia dah sekolahkan anak dia dan anak dia berjaya, kita cenderung, mak bapak cenderung untuk nak lihat anak dia pula bantu semula mak bapak. I dah bantu you dulu, you kena bantu I lah. Aku dah sekolahkan kau, kau kenalah tolong aku pula. Kan? Bagi kita, itulah give and take. Cuba tengok ayat ni. La nuridu minkum jazaa. Aku tak perlu sebarang balasan dari engkau. Siapa engkau ni? Orang yang kita bantu. Siapa yang kita bantu? Anak. Macam tu ke Ustaz? Tuan-puan, anak ni, anak yang kita dapat, apa sebenarnya dia punya status? Status asal anak ni. Anak ni Allah bagi secara fitrah dan terpulang pada mak bapak yang nak mencorakkan dia. Kan? Itu status asal dia. Dan kemudian, status asal anak ni ialah amanah. Status asal anak ni adalah amanah. Amanah bukan milik kita. Amanah ialah tanggungjawab. Contohnya, saya pinjam kereta opah. Okay? Saya pinjam kereta opah. Lalu, kira opah pergi umrah 40 hari. Opah pergi umrah 40 hari. Sementara dia pergi tu, saya pinjamlah kereta dia. Opah amanahkan kereta pada saya. Suruh saya pakai. So, saya pakai hari-hari. Saya pakai hari-hari. Dah settle pakai semua, bersihkan. Sehari sebelum opah balik, saya minta dengan kereta, kereta, bayar aku punya duit minyak, duit tol yang aku laburkan pada engkau. Begitu ke dunia ni berfungsi? Kita minta pada amanah tu untuk bayar balik? Atau kita minta pada yang beri amanah untuk bayar expenses ataupun keperluan ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan waktu kita jaga amanah, untuk bayar gaji kerana kita jaga amanah. Ada mak bapak yang suruh anak-anak buat pinjaman peribadi. 50,000. Kau dah kerjakan, kau kena buat pinjaman peribadi 50,000. 50,000 bagi mak, kau bayar bulan-bulan. Itu sebagai bayaran aku membesarkan kau dulu. Saya tak tahu, mungkin ada brain damage atau cara berfikir yang songsang, tapi itu yang berlaku dalam masyarakat. Dia tak faham. Dia jadi mak macam mana, dia jadi bapa macam mana. Akhirnya dia minta pada amanah untuk bayar gaji dia. Sedangkan yang beri amanah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perlu minta dari Allah. Ya Allah, amanah ni aku pelihara, aku jaga dengan baik dan betul. Dan aku bertawassul dengan amanah ni. Malah kalau kita baca surah Luqman. Luqman dia nasihat anak dia. Luqman nasihat anak dia. Dan dalam surah Luqman tu, Allah tak mention, tak sebut tentang bagaimana kemenjadian si anak. Anak tu ikut tak apa bapak tu cakap? Tak sebut. Kita pun tak tahu siapa anak tu dan bagaimana anak tu membesar. Tapi nasihat Luqman tu Allah letak dalam Quran.
So, ulama melihat, boleh jadi apa yang kita beri nasihat pada anak, possibility anak tak ikut tu besar. Tapi Allah nak tengok, ada tak effort kita buat? Ada tak usaha kita buat untuk nasihat anak? Dia ikut tak ikut itu perkara kedua, ketiga. Ada tak kita buat? Ada tak kita pujuk? Ada tak kita ajar? Yang itu tak pula kita tekankan. Yang kita tekankan apa? Aku dah bagi kau belanja selama ni. Wah. Ingat kau boleh lepas. Buat personal. Dan akhirnya, si anak mula terbeban dengan perangkap keuangan. Semata-mata nak memuaskan mak bapak. Atas alasan, oi, ni mak bapak kot, kau kena taat pada mak bapak. Arahan mak bapak, absolute. Nampak tak? Lepas tu syaitan tepuk tangan. Anak terbelenggu dengan hutang. Dan anak tak sabar nak lari daripada cengkaman mak bapak. Mak bapak mati, anak tak peduli. Itu komuniti yang kita nak lahirkan. Semua kerana duit, wang. So, anak ni nanti, dia akan repeat cycle yang sama pada anak dia. La nuridu minkum jaza'a. Benda ni besar. Ini juga mengelakkan daripada rasuah. I tolong proses you pay dokumen ni, takkan tak ada apa-apa. La nuridu minkum jaza'a. Kami tak berkehendak sebarang balasan. Ustaz dah tolong tadabbur ni, takkan tak ada apa-apa. La nuridu minkum jaza'a. Saya label artis kot, keluar masuk TV. Takkan tak ada apa-apa. La nuridu minkum jaza'a. Kami tidak perlu apa-apa. Bayar tak bayar, lantaklah. Tak pernah tanya pun. La nuridu minkum jaza'a. Fui, power. Power. Malah bukan sekadar jaza', balasan. Wala syukura. Ucap terima kasih pun tak perlu. Dia bukan saja tak harapkan balasan, ucapan terima kasih pun mereka tak perlukan dari orang yang dalam kesusahan. Kadang kita marah kalau tak diucap terima kasih. Sombong betul, aku dah bagi makan, ucap terima kasih pun tak. Last lah ni, menyesal aku tolong. Habis. Dan untuk nota, kalimah-kalimah ni tak perlu sebut. Waktu bagi makan tu, waktu bagi pertolongan tu tak perlu sebut. Cukup sebut dalam hati untuk mengukuhkan. Sebab itulah ayat 9 ni pelik. Pelik. Ini setelah berkali-kali ditanya, bertubi-tubi. Dan Allah bagi tahu apa yang ada dalam hati mereka. Benda tentang ikhlas ni tuan-tuan, dalam hati. Orang yang baik, bila dia buat benda baik, dia takkan simply bagi tahu apa niat dia. Sebab dia sangat nak jaga dia punya amal. Dia tak ada nak unsur-unsur riak ke sum'ah, terbatal amal dia. So, benda dalam hati ni Allah reveal. Apa yang sahabat buat tu Allah reveal, bagi tahu pada kita satu persatu apa yang dia rasa. Apa yang orang beriman ni rasa? Apa yang hamba Allah ni rasa? Apa yang hamba Allah yang boleh dapat nikmat kawal air sesuka hatinya dekat syurga nanti? Apa yang dia buat dulu dekat dunia? Apa niat dia? Sampai macam tu Allah bagi. Sebab
Kenapa Allah bagi detail macam ni? Sebab kita minta tuan-puan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang engkau pernah beri orang nikmat-nikmat terdahulu. Inilah jalannya. Inilah jawapan siratal ladzina an'amta alaihim tu. Allah bagi detail tak? Detail. Kita je ni, Nazri ni dia yang pengor. Tak nampak. Detail Allah bagi. Satu persatu. Tinggal ikut. Tinggal ikut. Tinggal kita tiru je. Dalam dunia ni tuan-puan, kalau kita buat, katalah kita buat phone. Phone kita ni kalau tak nak ditiru, kita tak suka orang tiru. Kalau tak nak ditiru, kita buat patented, registered. Nama Apple, nama apa, Orange, ikutlah. Orang tak boleh tiru. Kalau orang tu tiru, kena saman, kena sue. Tapi cara beramal baik ini, Allah tak pernah kisah. Kau nak tiru, silakan. Buat. Sebiji pun tak apa. Allah suka. Dahsyat. Dahsyat. Maka tak perlu sebut. Cukup sebut dalam hati. Atau kalau perlu sebut pun, kerana disebut oleh penerima dulu boleh. Contohnya, penerima kata, terima kasih. Saya terima kasih. Saya tak dapat nak balas pertolongan awak ni. Tak apa. Saya tolong je. Saya tidak harap apa-apa balasan. Itu boleh. Tapi jangan dengan bagi ni, bagi, okay, Puan Nazlina, ni pemberian dari saya, sepasang, satu set Thermomix. Saya tak harap apa-apa balasan tau. Saya bagi ni, ikhlas. Tak perlu lah macam tu. Tak bagi-bagi je. Lagi best bagi sorok-sorok. Allah ada sebut tentang bagi sorok-sorok, bagi terang-terang. Kenapa Nabi tak doa? Why? Kenapa nak minta doa? Sebab kita rasa doa orang tu lebih makbul. Kenapa tak minta terus dengan Allah? Kan? Kenapa tak minta terus dengan Allah? Bab doa ni pun satu hal juga. Ada masa-masanya yang para sahabat, Nabi minta sahabat doa. Doakan. Ada. Tapi ada occasion. Ada suasananya. Umar nak pergi musafir. Sebab doa orang musafir tu makbul. Nabi minta Umar doakan. So, kau dalam musafir, kau nak pergi musafir. Bentuk macam tu. So, bila kita bagi bantuan, tak perlu minta apa-apa. Just smile and wave. Bila dah kongsi tadabbur macam ni, tak payah minta apa-apa. Tak payah ucap terima kasih, Ustaz, best lah. Tak. Itu lebih selamat dan menyelamatkan hati saya daripada rasa kembang tak tentu hala, daripada rasa, tengok kan aku best kan. Dan akhirnya nanti saya lupa bahawa apa yang kita kongsikan ini semua datang dari Allah. Kita kan nak bantu sesama kita. Satu berkali-kali bila ada orang puji kita, kita cepat-cepat ingat hadza min fadli rabbi. Ini semua Allah yang bagi. Ini semua Allah yang bagi. Doa sempena dalam majlis ilmu Ustaz belanja biryani. Silakan. Boleh je. Itu tak ada hal. Tapi janganlah setiap kita bantu tu minta doa. Okey, doakan saya ya, doakan saya. Tak perlulah sampai macam tu. Kita bantu je. Jangan harap sebarang balasan. Jangan mengharap walaupun sekecil
ungkapan terima kasih. Dan dia tidak berhenti hanya di situ. Satunya hubungan dia dengan manusia, hubungan yang begitu, tak harap balasan dan tak harap ungkapan terima kasih, pujian ke atau bentuk apapun, tak harap itu. Dan so, ayat 8 tu kan hubungan dengan manusia. So ayat 9, dia punya niat adalah hubungan dengan manusia. Ayat 10, hubungan dengan Allah. Seperti mana ayat 7. So 7 dan 10 tu satu pair, satu pasang. 8 dan 9 satu pasang. Apa lagi yang mereka rasa? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami, sungguh kami takut akan azab Tuhan kami. Pada suatu hari yang di hari itu orang bermuka masam, penuh kesulitan. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Dia buat segala amal baik tu kerana dia takut dengan akhirat. Seperti mana ayat 7. Takut hari akhirat. Mereka nak selamat di akhirat. Dan mereka tahu yang bantuan yang mereka beri tu boleh bantu. So, kita memberi bukan bantu orang tu. Kita beri kerana nak bantu diri kita dekat akhirat nanti. Nampak tak benda tu? Ayat ni bagi tahu kita bantu orang, real technically ni memang orang nampak kita bantu orang lain. Realiti ni sebenarnya kita sedang bantu diri kita untuk akhirat. Kan? So, ini membawakan dimensi baru untuk kita lihat siapa sebenarnya yang perlu bantuan ni. Orang tu ke kita? Bukan aku yang bantu. Engkau punya bantuan itu sebenarnya membantu engkau nanti di masa akan datang. So, kalau kita takut dekat akhirat nanti kita yelah, baca Quran kita pun, sembahyang kita, hubungan kita tak confident, maka jom perbanyakkan membantu orang. Moga-moga Allah bantu kita nanti dekat akhirat. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Abusan qamtarira sekarang ni disebut bayangan keadaan di akhirat. Abusan qamtarira tu adalah bayangan keadaan di akhirat. Apa maksud abusan qamtarira? Orang bermuka masam penuh kesulitan. Sebab di hari di mana muka-muka pada hari itu ramai dalam keadaan sedih, murung, tak keruan, terkejut. Kita tak nak jadi macam tu. Nak melihat wajah Allah, takkan muka masam. Kan wujuhu yawma idzin nadirah. Wajah pada hari itu gembira. Ada satu lagi, wujuhu yawma idzin basirah. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Dia confirm rasa dia fakir. Apa yang dia buat tu berhutang. Kerana hari tersebut hari amat dahsyat. Sukar. Kalau bukan kerana rahmat dari Allah. Kalau dulu di dunia kita boleh tolong hamba Allah, dekat akhirat Allah willingly untuk tolong kita. Wah. Dan tuan-puan,
7, 8, 9, 10 dia dalam bentuk apa tadi? Pairing kan? 7 dan 10, 8 dan 9. Bentuk pairing. So setelah dia nyatakan apa yang ada dalam hati dia, dia tak nyatakan pada kita. Allah reveal apa yang ada dalam hati dia melalui Quran. So kita baca, kita tahu apa yang ada dalam hati orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal ni. Kita tahu apa yang dalam hati dia. Tuan-puan, dengan kata lain, kan kita sudah lama buat kerja-kerja macam ni. Bantu orang, bagi makan kan? Atau tak pernah buat? Selalu Ustaz, jangan sebutlah setakat bagi makan ni selalu. Ada tak Allah sebut tentang apa yang pernah kita buat dan apa yang ada dalam hati kita? Kan berlainan asalnya dengan apa yang Allah sebut ni. Hati kita lain, hati kita nak orang balas, begitu dan begini. Allah didn't even mention orang yang minta balas, tak. Allah cuma bagi tahu bagaimana nak betulkan hati tu. Itu je. Dengan datangkan contoh apa nama? Contoh praktis terbaik. 10 dan 11, 9 dan 10 adalah praktis terbaik. Ini praktis terbaik, korang contoh ini. Dah. Apa pun berlaku sebelum ni, bertaubat. Moga Allah terima apa yang kita buat. Next, akan datang, buat macam ni. Ini praktis terbaik. Gitu. So, lepas ni, 9 dan 10, buat frame. Sebelum pergi kerja, tengok. Bangun pagi, okey, ini aku punya matlamat. Ini aku punya goal. Ini aku punya target. 2023, ini target aku. Azam baru, 9 dan 10. Print besar-besar, lukis skot cantik-cantik, tampal dekat dinding. Semat dalam hati, aku nak tolong sebab nak lihat wajah Allah. Lain, tuan-puan, lain. Lain. Kemudian, setelah kita benar-benar berazam semacam ini, kita benar-benar berazam untuk ikut praktis terbaik, best practices. Best practices. Ini apa yang dia buat, Allah jawab terus di bawah. Diorang buat macam ni, maka dengan sebab itu, kerana mereka buat apa yang di atas, maka fawaqahumullahu syarra zalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah, dengan sebab apa yang mereka buat tu, Allah lindungi, selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri dan perasaan riang gembira. Tak perlu tunggu lama tuan-puan, kita baca ayat ni kita dah gembira dah. Tak perlu tunggu di syurga tuan-puan, kita baca ayat ni kita dah gembira dah. Dah relief. Kita dah rasa lega. Waqahum. Dia ada fa, waw, qaf, ha dan mim. Kata akar dia qa. Kata akar dia qa. Satu huruf je. Ki. Ki ni maksudnya protect. Pelihara, jaga. Ki. Kita selalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Atau apa? Wa qina. Ki. Ki itu jaga. Best tak apa bahasa Arab ni? Satu huruf je. Qaf.
Qaf tu maksudnya jaga. Waqina, dan jaga, ki tu ki, jaga, na kami. Waqina, dan jaga kami. So, fawaqahumullah syarra dhalikal yaum. Mereka punya takut dengan hari tersebut, dengan hari kiamat. Ada kita rasa selesa dengan hari kiamat? Tak, kita takut. Kita takut. Tapi kerana ketakutan kita tu, kita mohon pada Allah selamatkan kita dengan bantu orang supaya Allah bantu kita. Allah terus jawab. Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan hari tersebut. Ya, macam ayat tu. Surah Tahrim, ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lepas kita minta, Allah terus jawab. Considered done. Maka Allah bantu mereka daripada hari yang mereka takuti itu. Walaqahum. Dan kerana mereka bermurah hati, maka Allah juga bermurah hati. Selamatkan mereka dari keburukan akhirat. Dalam banyak-banyak orang dari zaman Nabi Adam sampailah ke akhir zaman, orang pun ramai alami kesusahan, mereka yang baik hati ini diselamatkan. Contoh, ramai orang dekat mahsyar, mereka duduk tempat khas. Hari di mana orang dapat perlindungan daripada Allah yang tiada perlindungan yang lain. Tu tempat khas. Ada shade lagi, ada tempat berlindung lagi. Dah kalau tempat berlindung, takkan tak ada duduk-duduk, kopi-kopi. Kan tengok, orang buat haji. Kan, hari Arafah. Berapa ramai manusia? Hui, ramai gila. Kadang sampai tak ada tempat. Ramainya manusia. Waktu hari Arafah. Dan bagi mereka yang ada duit lebih dan dia bayar lebih sikit pada tamu haji, diorang ada tempat khas. Diorang ada tempat khas. Ada kemah khas, ada aircon. So Allah akan pelihara mereka daripada kesusahan hari tersebut, terutamanya di mahsyar. Walaqahum nadratan wa surura, dan laqahum, pada hari tersebut wajah mereka nadrata. Samalah dengan surah sebelum. Wujuhu yawma idzin nadirah. Nadirah. Surah sebelum kan ada alif, nadirah. Sini nadratan. Berseri-seri. Wasurura. Happy bukan main. Happy lah nak masuk syurga. Siapa tak happy? Happy. Masuk syurga kot. Nadratan wasurura. So kalau nak selamat, jadilah orang yang bermurah hati. Tak berkira. Bagi dan bantu. Ringan tulang. Allah pernah sebut dalam surah Abasa. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira bukan main. Mustabsyirah tu gembira bukan kepalang. Wajah disebut wajah. Untuk persediaan menghadap wajah Allah. Itu sengaja Allah sebut wajah. Sebab dia orang punya target apa? Nak lihat wajah Allah. Dan Allah kata apa? Wajazahum bima sabar. Ini dia punya anchor. Kita mungkin boleh buat tuan-puan.
Boleh buat ayat 7, 8, 9, 10 tu. Boleh. Bagi makan. Kan timbulkan rasa takut, gerun, gusar. Akhirat aku nanti macam mana. Boleh. Cuma yang berat ialah sobaru. Sabar. Sabar. Sabar ni dia bukan sekadar tahan diri dari marah. Sabar ni dia juga bermaksud konsisten. Persistent. Dia tetap buat. Dia tetap buat. Dia tetap buat sama ada orang puji atau tak puji. Dia keep on buat. Orang tengok ke tak tengok, dia tetap buat. Konsisten. Konsisten. Dan sebagai balasan kepada orang yang sabar ni, wajazahum bima sabaru, dan dia, Allah memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka, konsistensi, dibayar dengan apa? Jazak ni, jazak ni balasan. Jazak ni balasan. Dan jazak ni pula, kejap saya nak ingat balik. Jazak. Jazak ni dia macam gaji. Gaji. Dibayar. Dibalas. So, apa galang gantinya terhadap konsistensi sabar mereka dekat dunia tu? Jannah. Jannah, tempat, waharira, dan pakaian. Allah bagi mereka syurga dan sutera. Wow. Syurga dan sutera. Jannah tu syurga, harira, sutera. So, wajazahum mimma sabaru. Mereka juga dapat balasan sempurna dari Allah kerana mereka telah bersabar di dunia. Dan sabar yang dimaksudkan adalah dalam bentuk umum. Sepanjang hidup seorang mukmin, dia perlu bersabar dalam segenap hal. Dari mula dia kenal hidup sampailah mati. Dia tahan nafsu, sanggup taat pada perintah Allah, pada arahan Allah. Walau dalam kepayahan, korbankan masa, harta dia. Kadang orang yang bantu ni, jangan kata ucap terima kasih. Malah diperli pula. Kita dah bersusah payah. Tolong orang yang, banjir. Bila kita kata boleh tak nak minta tolong, cuci rumah. Dah 3 hari tunggu baru sampai. Minta maaf pakcik, saya pun tak tahu nak masuk sini kan air belum surut. Kan tadi Allah kata la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ungkapan syukur, ungkapan terima kasih, dia tak tunggu ungkapan terima kasih sebab lebih dahsyat daripada itu ada orang maki kerana dibantu. Ini je, nasi macam ni je. Ini standard siapa makan ni, kau nak bagi siapa makan? Kambing. Wow. Roti pound je. Wajazahum bima sabaru. Sabar tu. Dan semua ini memerlukan kesabaran yang bukan sedikit. Dan tuan-puan mungkin from time to time boleh minta apa? Orang-orang yang terlibat dengan NGO bantuan ni, dengarkan perkongsian mereka, realiti berada di lapangan. Mereka dah jumpa ramai jenis manusia. Ada yang kategori syukur, tak kurang juga kategori tak bersyukur.
Ada yang cakap ikut lepas, ada yang masih menyindir-nyindir. Macam-macam. Macam-macam. Allah bagi tahu, inilah ganjaran buat mereka yang tak mudah koyak. Inilah balasannya. Natijah kesabaran mereka dibalas dengan kebaikan. Sebab hidup pun bukan lama. Bukan lama pun kena bersabar. Dan hanya bersabar di dunia yang akan dapat ganjaran. Kerana kalau kita bersabar dekat neraka, Allah kata Allah tak peduli. Isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Kau sabar ke atau tak sabar ke, sama je. Azab tu tetap sakit. Sabar dia hanya berfungsi kat dunia. Dekat akhirat tak fungsi dah. Berapa ramai orang bersabar dekat mahsyar tu yang menunggu timbang amal dibuka. Semua kan bersabar tu. Nak komplain tak boleh. Tak boleh bercakap. Selagi Allah tak bagi bercakap. Tunggu, patuh taat, sabar. Tapi ada Allah nak bagi ganjaran waktu tu. Oh, kerana kau bersabar untuk menunggu giliran kau, okey, aku tambah. Memang taklah. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Balasannya apa? Syurga dan sutera. Syurga dan sutera. Tuan-puan, benda ni pelik. Kenapa Allah sebut syurga dan sutera? Memang pasangannya syurga tu sutera? Tak. Selalu kan jannatin tajri min tahtihal anhar. Tapi kali ini syurga dan sutera. Kan suatu yang menarik untuk difikirkan. Tak apa, saya biarkan tuan-puan berfikir dulu. Kita akan jumpa lain kali untuk lihat balik kenapa jannah dan sutera. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Ustazah. Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat lihat daripada perspektif dan juga gambaran yang baru. Jangan mengharap kepada dipuji, bahkan ucapan terima kasih pun tidak perlu didengari, supaya kita, apa yang kita buat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jom bantu diri kita agar kita dibantu di akhirat kelak. InsyaAllah tu kata-kata daripada Al-Fadhil Ustaz Nazri yang dapat kita ambil pengajaran hari ini. Semoga beroleh manfaatnya untuk diri saya dan juga kita semua, supaya kita sama-sama dapat mencari jalan yang benar agar dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari, insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah yang turut serta bersama. Mohon maaf daripada saya sekiranya ada tersalah kata, terlanjur bicara, kesalahannya di mana-mana. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan juga suratul Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Penjembilan Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Semoga dapat syurga dan sutera.